وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Muka surat ke berapa? $565. Jadi sebelum pada tu kita nak menjelaskan tentang ataupun persoalan yang timbul. Besok dah kita mula berpuasa 1 Ramadan. Jadi kalau dalam bab sembahyang, Nabi SAW bersabda, "Alimu auladakum hum ibnu sab'i sinin wadribuhum 'alaiha hum ibnu 10 sinin." Suruhlah anak kamu sembahyang ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkan sembahyang ketika umur 10 tahun. Jadi besok puasa, kalau bagi anak-anak kita yang kecil ataupun kanak-kanak ni, adakah perlu kita memberi galakkan kepada dia untuk dia berpuasa? Maknanya kewajipan puasa ini sama tak sembahyang? Kalau sembahyang, Nabi perintahkan supaya digalakkan ketika umur 7 tahun. Kalau puasa ni macam mana? Adakah kita perlu galakkan mereka juga untuk berpuasa? Ataupun kita biarkan sampai mereka berumur akhir balik 13 tahun ataupun 14 tahun baru disuruh puasa? Macam mana yang kita faham sebelum ni? Sebab saya dua ni ada viral, orang kata kalau puasa tak payah sembahyang je disuruh kan. Dikeluarkan pula perkataan jahil. Ada beberapa orang individu masuk dalam Facebook, dia kata suruh anak kecil berpuasa ini adalah tindakan orang yang jahil. Macam mana pandangan antum semua? Pandangan tuan-tuan, sama tak? Perlu diberi galakkan sembahyang 7 tahun, diberi galakkan bersembahyang. Kalau puasa macam mana? Sama juga? Kalau bawah pada 7 tahun? Sebenarnya di sana dia ada hadis. Ada hadis daripada amalan sahabat ini, bila Rasulullah memerintahkan berpuasa, para sahabat menggalakkan anak-anak kecil mereka supaya turut berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Rubai' bin Muawis, dia kata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Ashura ila al-qura al-ansari man asbaha sha'iman falyutimma shawmahu wa man kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata shawmihi fa kunna nasumuhu ba'da dhalik wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum wa nadhhabu ila al-masjidi fa naj'alu lahum al-lu'bah min al-ihni fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'taynahu iyyahu hatta 'inda al-iftar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura pernah mengirim utusan ke perkampungan Ansar untuk menyampaikan pesanan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Ashura adalah suatu puasa yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah. Jadi Rasulullah hantar wakil pergi perkampungan Ansar. Bila sebut Ansar ni orang mana? Orang Madinah kan. Sesiapa yang berpuasa sejak pagi hari dikehendaki meneruskan puasanya, dan sesiapa yang berbuka sejak pagi hari dikehendaki berpuasa pada saki baki hari tersebut. Setelah itu kami pun berpuasa dan menyuruh anak-anak kami yang masih kecil supaya berpuasa. Jadi sahabat pun suruhlah anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa. Kami mengajak mereka ke masjid dan membuat alat permainan daripada bulu domba.
Nak latih demo ni supaya minat berpuasa ini kami buat mainan kepada mereka. Fanaj'alu lahumul lu'bah minal ihni. Nak bagi demo galik, bagi tak perasan tengah puasa tengah lapar. Budak-budak biasa bila lapar dia menangis kan, dia minta makanan, minta susu dan sebagainya. Dia kata kami membuat permainan daripada bulu domba untuk mereka. Jika ada di antara mereka yang menangis meminta makan, maka kami memberinya alat permainan itu. Keadaan ini berlangsung sehinggalah berbuka tiba. Bila nak menangis bagi alat mainan, dia membuat alat mainan khas je pada ketika anak-anak tu sedang berpuasa. Bila menangis minta susu dan sebagainya, bagi main dia ralik lah. Lepas tu dia ralik tu dia tak ingat lah. Lepas tu dia teringat balik, bagi pula main lagi sampailah waktu berbuka puasa. Jadi istinbat ataupun pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ni, kanak-kanak yang kecil juga perlu kita galakkan supaya mereka berpuasa, supaya senang apabila mereka dewasa nanti ataupun mereka cukup umur, senang bagi mereka untuk meneruskan puasa kerana ketika kecil mereka telah dilatih. Kalau kita baca di dalam kitab I'anatul Talibin dan juga Fathul Mu'in, daripada hadis tentang galakkan sembahyang itu, suruhlah anak kamu, ajarlah anak kamu sembahyang ketika umur 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkan sembahyang ketika umur 10 tahun. 10 tahun pun tak cukup umur lagi kan. Jadi dalam kitab itu menyebut para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, sehingga anak-anak kita yang tak gosok gigi pun boleh kita pukul. Sebab nak bagi galakkan sebagai didikan. Jangan sampai ke dia dewasa sampai ke tua tak pandai gosok gigi. Lalu gosok gigi pun diajar daripada ketika kecil. Jadi kesimpulannya, selain daripada sembahyang, maka kewajipan berpuasa juga perlu dilatih semenjak kecil. Okey, terus. Turun Nabi Isa Al-Masih dan berlaku pembunuhan ke atas dajjal. Okey, Nabi Isa berdasarkan kepada ayat Quran, Nabi Isa sekarang ni meninggal dunia ataupun belum, ataupun diistilahkan kalau Nabi kita sebut sebagai wafat. Wafat ke belum Nabi Isa ni? Belum wafat lagi ke? Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Tadi ada yang kata tak wafat lagi, tak meninggal lagi, tak mati lagi kan. Ingat ketika telah berkata oleh Allah Ta'ala, wahai Isa, sesungguhnya kami mewafatkan engkau. Macam mana tu? Sebahagian daripada pendapat ulama tafsir kata mutawaffika maknanya matilah, diangkat naik ke langit, lepas tu dihidupkan semula untuk turun ke bumi, mati di sisi manusia. Pendapat yang kedua kata mutawaffika, ditidurkan. Bila ditidurkan dalam keadaan tak sedar, angkat ke langit. Jadi dekat nak kiamat besok, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih, diturunkan dalam bentuk keadaan dia terjaga dan dia juga hidup, kerana dia akan memperjuangkan menegakkan agama Allah dan membunuh siapa dia? Membunuh Dajjal. Jadi dia kata di sini wa rafi'uka ilayya, dan kamu akan diangkat kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkan engkau daripada orang-orang kafir. Orang kafir yang duk menyangka Nabi Isa ni anak Tuhan kan. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikut akan engkau wahai Isa atas daripada orang-orang kafir. Atas di sini lebih tinggi, di sini lebih tinggi di sudut hujah. Di sudut hujah yang pertama dan di sudut peperangan. Di sudut hujah ni, kalau orang kafir berhujah dengan engkau, sentiasa orang-orang yang menjadi pengikut engkau itu yang disebut sebagai Hawariyin itu mendapat kemenangan di sisi Allah. Berhujah, berdebat, Allah Ta'ala bantu mereka dengan kemenangan hujah. Yang keduanya bisaif, bila berlakunya peperangan, Allah Ta'ala menjanjikan memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Summa ilayya marji'ukum, dan kepadaku kamu dikembalikan. Sebab
Di zaman Nabi Isa lagi berlaku perdebatan. Orang kafir kata dia betul, Nabi Isa kata dia lah betul, sebab dia adalah utusan Allah Ta'ala. Begitu juga pengikut-pengikut Nabi Isa AS. Jadi setelah kembali kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat, fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, dan aku akan menghukum, maknanya aku akan memberi keputusan perselisihan yang berlaku daripada kalangan kamu. Hak mana betul, hak mana salah, Allah Ta'ala bicara sekali lagi. Sebab tu tak padan di atas dunia kita berselisih, berbalah, berkelahi. Sudah tentu bila kita berselisih dengan orang, kena pastikan kita berada di atas jalan yang benar. Nak pasti benar salah ni mesti ada fakta, ada dalil, ada hujah daripada Quran dan hadis. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila sebahagian daripada orang-orang Nasrani menganggap mereka mampu dan berjaya membunuh Nabi Isa AS. Bila dia mau tak puas hati, tak setuju dengan Nabi Isa, dia mau buru Nabi Isa, dia mau kejar Nabi Isa kan, dan mereka menangkap seorang lelaki. Lelaki itu sama macam Nabi Isa AS, disuruh apa dia. Lalu lelaki itu dibunuh dan disalib. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi menafikan mereka berjaya membunuh Nabi Isa AS, wa qaulihim inna qatalna al-masih Isa bin Maryam, dan perkataan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa ibnu Maryam, Rasulullah. Isa ibnu Maryam itu siapa? Rasulullah. Kalau kita ngaji bahasa Arab dia panggil apa? Rasulullah ni tak tahu dia, jadi badan. Isa ibnu Maryam itu siapa? Dia adalah Rasulullah. Wa ma qataluhu, Allah Ta'ala kata mereka tidaklah membunuh akannya, wa ma salabuhu, dan mereka tidak mensalib akannya, walakin syubbiha lahum, akan tetapi mereka diserupakan seorang lelaki sebagaimana rupa Nabi Isa AS. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentangnya, la fi syakkin minhu, mereka berada di dalam keraguan. Betul tak betul? Betul tak betul Nabi Isa ni? Dia sendiri confused. Hak mereka bunuh sendiri betul tak? Nak kata betul, salah seorang daripada sahabat mereka tak ada, mati, hilang, tak jumpa dalam kumpulan tu. Jadi nak kata tak betul, Nabi Isa pun tak ada. Nak kata betul confirm bunuh Nabi Isa, tapi kawan mereka pun hilang juga. Jadi mereka berselisihlah sampai hari kiamat. Ayat Allah Ta'ala kata malahum bihi min ilmin, tidaklah bagi mereka itu maklumat ataupun ilmu secara pasti betul tak mereka bunuh ataupun betul tak mereka tak bunuh, illa tiba'azzan, melainkan dengan mengikut sangkaan. Wa ma qataluhu yaqina, Allah Ta'ala kata secara pastinya mereka tak dapat membunuh Nabi Isa AS. Jadi beberapa ayat yang kita bacakan tadi menunjukkan Nabi Isa ni diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, akan diturunkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala dekat-dekat nak kiamat. Ini termasuk daripada alamat ataupun tanda kiamat yang besar, setelah berlalunya tanda-tanda kiamat yang kecil. Okey, terus As-Sunnah menjelaskan Nabi Isa AS turun ketika hampir berlaku kiamat. Baginda membunuh Dajjal, memerintah bumi berdasarkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan menetap di bumi mengikut yang dikehendaki Allah. Kemudian meninggal dan jenazahnya disolatkan oleh orang-orang Islam. Jadi kenapa dia tak ikut, dia tak laksanakan syariat berdasarkan kepada syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia? Kerana syariat dia telah berlalu. Dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW dan diturunkan Al-Quran, semua syariat dan juga agama-agama samawi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan supaya mengikut syariat Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, terus. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman 'adalan fayaksira as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizya wa yufid al-mal hatta la yaqbalahu ahad hatta takuna sajdatu al-wahida wahidatu khayran min ad-dunya wa ma fiha." ثم يقال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Maksudnya, demi Tuhan yang diriku berada dalam genggamannya, hampir-hampir turun anak Maryam sebagai pemerintah yang adil. Beliau mematahkan salib, membunuh khinzir dan membahagikan harta sehingga tidak ada seorang pun yang hendak menerimanya lagi, sehingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah kalau anda ingin, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Okey. Jadi di sini disebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi. Dan sebahagian daripada ahli kitab mereka beriman dengannya. Dia kata beriman dengan maknanya sebahagian daripada ahli kitab beriman dan sebahagian yang lain kufur. Ahli kitab di sini Yahudi, ada yang sebahagian yang dimaksudkan sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebahagian ulama, Yahudi sahaja dalam bab ini, walaupun di dalam nama ahli kitab itu sendiri adalah Yahudi dan Nasrani, tetapi ini maksudkan di dalam ayat ini dia kata ahaduhuma annahum yahud wasani al-yahudu wan nasara la yu'minan nabihi, akan beriman sebahagian daripada ahli kitab beriman dengannya. Nya siapa tu? Qaulani. Jadi para ulama tafsir kata dua pendapat daripada kalangan ulama. Ahaduhuma annaha raji'atun ila Isa. Maknanya sebahagian daripada ahli kitab beriman dengannya Nabi Isa alaihissalam. Wathani annaha raji'atun ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada ahli kitab beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi disebut bihi, la yu'minan nabihi, wa fiha mautihi qabla al-mautih. Jadi dhamir yang kedua mautihi itu qaulani, juga dua pendapat ulama. Ahaduhuma annaha tarji'u ila al-mu'min, maknanya orang mukmin akan beriman dengannya. Wasani annaha ta'udu ila Isa, yang keduanya dhamir itu kembali kepada Isa. Maknanya sebelum orang mukmin mati, orang mukmin mati, sebelum dia mati, maknanya dia akan beriman kepada Nabi Isa. Yang keduanya sebelum Nabi Isa yang mati. Sebelum Nabi Isa yang mati, dia akan, orang lain akan beriman kepadanya. Okey, terus. Dalam hadis riwayat Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم كل ما ينفق في السوق فلا يسمعه أحد إلا أصواتيدا ورفعليدا. قال وأول من يسمعه رجل يلوذ حوض إبل. قال فيسعف ويسعف الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطال أو الظل نعمان الشر فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعد النار فيقال من
ويقال من كل 1999 قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساقه. Maksudnya, Dajjal akan keluar pada umatku dan akan berada di bumi selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam dan merumput beliau seolah-olah Urwah bin Mas'ud, lalu mengejar dan membunuh Dajjal. Setelah itu beliau memerintahkan manusia selama 7 tahun dan sepanjang pemerintahannya tidak ada orang yang bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Ali bin Yaman daripada arah negara Syam. Ketika itu tidak ada yang kekal lagi di atas muka bumi ini. Orang yang di dalam hatinya meskipun sebesar atom kebaikan atau iman melainkan akan dimatikan. Malah meskipun jika seorang dalam kalangan anda bersembunyi dalam bukit yang dalam, angin Yaman tersebut akan memasukinya sehingga mengambil nyawa orang yang berada di situ. Aku mendengar dari Rasulullah SAW sendiri. Baginda bersabda, setelah itu yang kekal hanyalah manusia-manusia yang jahat yang ada di muka bumi, yang bergerak secepat burung dalam melakukan keburukan, dan bagaikan binatang buas dalam melancarkan pemusuhan antara satu sama lain. Tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak menolak yang munkar. Ketika itu syaitan menjelma kepada mereka dan berkata, Sukakah tuan-tuan sekalian memenuhi permintaan saya? Mereka bertanya, apakah yang anda ingin perintahkan kami lakukan? Syaitan memerintahkan mereka menyembah berhala dalam keadaan mereka menikmati banyak rezeki dan kehidupan yang mewah. Kemudian sekali ditiupkan, tidak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan akan menoleh dengan tengkuknya atau mengangkat tengkuknya. Orang yang pertama sekali mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang membaiki pahala air untuk untanya. Kemudian lalu ia terkejut dan manusia-manusia juga terkejut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus hujan atau menurunkan hujan, seolah-olah mani lelaki. Nu'man ragu-ragu lalu menumbuhkan jasad-jasad manusia. Setelah satu kali ditiupkan berkali kedua, lalu mereka semua bangun berdiri melihat ke sana kemari. Ketika itu dikatakan kepada mereka, wahai manusia, ayo menuju kepada Tuhan anda. Tahanlah mereka, kerana akan berhadapan dengan soal jawab. Kemudian dikatakan, keluarkan utusan mereka orang-orang yang berhak masuk neraka. Ketika itu dikatakan, beberapa dikatakan daripada setiap 1000 orang dikeluarkan sebanyak 999 orang untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kata perawi, itulah hari yang menjadikan kanak-kanak berubah dan hari itu didedahkan segala kesukaran. Hadis-hadis sahih yang menjelaskan turunnya Nabi Isa AS begitu banyak sekali. Qadiyat menyatakan turunnya Nabi Isa dan pembunuhan Dajjal adalah benar dan sahih di sisi ahli sunnah. Berdasarkan hadis-hadis sahih yang menjelaskan demikian, tidak terdapat sebarang bukti daripada akli maupun nakli yang menafikan. Jadi bila sesuatu perkara yang berkaitan dengan akidah ni datang ayat Quran ataupun hadis yang sahih, tak ada ruang untuk akal menafikan, menolak. Jadi kerana perkara-perkara akidah ni dia mesti datang daripada Quran dan juga hadis yang sahih, bukan daripada ijtihad. Kalau dalam bab fiqh tak apa, bab akidah ni mesti dalil yang jelas, yang sahih lagi sharih. Okey, terus. Menurut Al-Allamah Al-Alusi, kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir tidak terjejas dengan sebab turunnya Nabi Isa AS. Ia telah menjadi ijma' dalam kalangan umat Islam dan masyhur dalam hadis yang sampai ke peringkat mutawatir maknawi. Berdasarkan satu pendapat ulama, ia juga disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Wajib kepada orang Islam beriman dengan turunnya Nabi Isa, dan orang yang mengingkarinya dikira kufur seperti golongan ahli falsafah. Nabi Isa AS berterusan menjadi Nabi berdasarkan pelantikannya yang terdahulu dan bukan pelantikan baru daripada Allah. Cuma hukum syariat yang diwahyukan kepadanya dinasahkan dengan hukuman syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sama ada perkara tersebut melibatkan perkara dasar atau pencabang. Bagi dia menjadi khalifah Rasulullah SAW dan menjadi pemerintah yang berhukum dengan ajarannya dalam kalangan umatnya, di mana Nabi Isa dimaklumkan kepadanya pada masa dia berada di langit sebelum diturunkan tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Menurut Ibnu Atiyah Al-Qarnati telah menjadi ijma' ummah bahawasanya Nabi Isa AS berada di langit dalam keadaan hidup, dan baginda akan turun di akhir zaman, lalu membunuh babi, menghancurkan salib, menempahkan keadilan dan menegakkan agama Islam yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baginda AS juga akan menunaikan fardu haji di Baitullah Al-Haram dan juga menunaikan umrah. Adalah tidak benar pendapat setengah orang yang menyatakan hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa AS itu adalah merupakan hadis ahad, kerana terlalu ramai sahabat yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Okey, apa makna hadis ahad? Dah berulang banyak kali dalam kuliah kita. Baca kitab. Tak ingat? Apa dia? Apa makna hadis ahad? Ibrahim. Dah banyak kali kita ulang, besok kena jawapan bagi soalan. Okey. Okey, terus. Antara mereka ialah Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Nawas bin Sab'an, Abdullah bin Amru, Huzaifah bin Husaid Al-Ghifari, Thauban Majma' bin Jariyah Al-Ansari, Abu Umamah Al-Bahili, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Abdul As, Samurah bin Jundab, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Al-Asqa', Abdullah bin Salam, Ibnu Abbas, Aus bin Aus Al-Thaqafi, Imran bin Al-Husayn, Ummu Al-Mu'minin Aisyah, Safinah Maula Rasulullah, Huzaifah Al-Yamani, Abu Sa'id Al-Khudri, Amr bin Yasir, Kaisar bin Abdullah bin Tariq, dan lain-lain. Nabi Isa diturunkan ke dunia dalam keadaan meletakkan kedua-dua tangannya ke atas sayap dua malaikat yang ditugaskan mengiringinya. Baginda memakai pakaian yang cantik. Orang-orang kafir tidak dapat mencium baunya. Baginda turun di negeri Syam di sisi Menara Putih pada waktu fajar. Ketika itu ada sekumpulan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi bersedia untuk memerangi Dajjal. Jumlah mereka seramai 800 orang lelaki dan 400 orang wanita. Mereka berada dalam keadaan membetulkan saf. Ketika Nabi Isa turun menemui mereka, baginda dipersilakan menjadi imam. Sebaliknya Nabi Isa AS memegang belakang Imam Mahdi dan mempersilakan beliau menjadi imam sebagai menghormati umat Muhammad SAW. Imam Mahdi menjadi imam untuk solat subuh pada waktu itu. Seterusnya beliau keluar untuk memburu Dajjal dan berjaya membunuhnya di Babul di Palestin. Setelah itu Nabi Isa AS menegakkan syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW, menghancurkan salib, membunuh babi-babi, dan seluruh dunia tunduk di bawah Islam. Kesemua fahaman dan ajaran lain daripada Islam dihapuskan. Nabi Isa AS juga menunaikan fardu haji dan umrah, dan sebelumnya baginda singgah di Fajr Al-Raha. Di situ baginda menjadi imam solat setelah solat subuh. Sebelum itu diimamkan oleh Imam Mahdi. Baginda bermusafir ke Madinah dan Mekah dan menziarahi kubur Nabi SAW dan memberi salam kepada baginda SAW. Pada zamannya bumi dipenuhi dengan keberkatan zahir dan batin, wujud suasana aman, rezeki melimpah ruah, rezeki hilang. Baginda berada di dunia Islam selama 40 tahun. Kemunculan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa AS bukanlah suatu perkara yang boleh dipandang ringan dan dipermainkan. Jauh sekali untuk dijadikan sasaran untuk membuat dakwaan sebagai Imam Mahdi atau Nabi Isa AS. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.